Weh, serabut. Aku serabut. Aku rasa terperangkap kat sini. Aku nak keluar. Aku nak exit. Dan aku tak nak balik sini lagi dah. Tak apa payah nu. Kau relax dulu, relax dulu. Kita check ada apa dekat Astro sekarang ni. Mahkamah juga telah menjatuhkan hukuman tahanan di Asrama Afla Institute Answer. Tempat apa ni? Oh, hello. Potong ah. Kau nak hidup, kau keluar. Dia dah exit ke rumah aku. I kenal korang. Hadi kan? Ucok. Jana. Amy. Yang ada anak tu kan? Sorry. First time jumpa korang. Korang macam cuak je ni. Korang cuak sebab takut Ibu Zan datang ke apa ni? Kita orang kat mana ni? Kejap. Assalamualaikum Ibu Zan. Awak siapa? Saya sepupu Hadi sebenarnya. Jana, Ucup, Hadi, Amy. Okey, settle down. Ibu Zan, kita cut sekarang. Okey, cut. Guys, Nabila Huda in the house. Okey, dipersilakan duduk Abil dekat sini dan juga ni dia pengarah projek Exit guys, Zulaika Zakaria. Wow, dahsyat kan nampaknya you all tak move on. Aku belakang tabir weh. Biasanya dia pandai mengarah orang je, hari ni dia dah jadi pelakon hari ni ya. Nervous eh? Dengan Abil lagi nervous. Kita tengok kat atas macam mana babe watak tu babe. Dia very lucky. First role dapat terus dengan Nabila Huda. Not everyone gets that chance. First time saya tengok projek Exit, automatically first episode I dah macam I cannot miss a single episode. Memang I had that impact with the show to be honest. Kita tanya pada Ika dululah sekarang ni. Kalau ada antara penonton kita yang tak pernah lagi tengok projek Exit, macam mana nak describe projek Exit ni? Cerita ni pasal perasaan terpenjara and kita ikut Jannah yang terpenjara di dalam sebuah institusi asrama akhlak. And dari situ dia berkenalan dengan lagi geng-geng dia ni and untuk mencari jalan keluar. I tak tahu betul ke tidak, saya dengar yang even watak ni pun adalah watak yang cukup berat untuk you dekat set. Is that true? Yes, sangat-sangat berat. Apa jadi actually? Because I heard there were times yang Shasha breakdown and don't kena calm you down masa tu. Okey, sebab nak bawa Jannah ni dia banyak main mental. Dia fizikal kurang, mental dengan emosi. Macam mana you persiapkan diri untuk this role? I mean, it's not an easy role. Jannah and Shasha dia lebih kurang sama tau. So dia dah macam karakter tu dah built in me. Jannah tu sendiri. So other than that, I kena just get ready untuk part-part scene-scene yang macam ada dalam projek Exit yang I kena break the fourth wall, which I tak I kena belajar benda tu. Sebenarnya you punya nervous kan yang break the fourth wall tu. You seorang je yang buat benda tu without making yourself look crazy. Kenapa Shasha Abdul sebagai Jannah? Sebab dia Shasha Abdul dah. Jawapan yang baik? No, actually I rasa pemilihan cast masa dari awal, I'll be honest, masa menulis I dengan my team, bila menulis tu ada visual of siapa. Casting, dia orang pertama yang datang. Dalam casting proses, she was the first one. Oh, ada casting juga dengan dia ni kan? Macam terus Shasha nak sign ni sebagai Jannah. Sebenarnya I wanted to try kalau I ada option lain. Okay. I dah letak gambar dia dalam deck I dah. Okay. Lepas tu bila panggil Shasha, dia seorang je yang boleh. Dia sebab Shasha Jannah sebenarnya dia tak banyak bercakap. Here it's facial expression. And dia buat tu dengan sangat power to be honest. Sangat. I think in the first episode pun, tak silap I, the first 20 minutes, I tak dengar dia punya line langsung. Cuma monolog dalaman dia je. Tapi you boleh rasa kesakitan dia. And dia nak lari, dia nak exit dan sebagainya kan. Okay, Kak Abil kita. Ya. Dengan sibuk drama itu, drama ini, filem Malaysia, Singapore, apa semua. Apa yang membuatkan you tertarik dengan skrip oleh Kak Ika kita ni? I tertarik because I tak pernah
dapat karakter principal. And then bila I dengar ada lagi kawan-kawannya lain kan, I tak pernah shoot dengan Mirul, Naim pernah, Shasha and Kim. And Ni first time juga? Ni semua first time. Kecuali Naim lah masa dia small boy. Oh ya ke? I jadi adik Kak Abil dulu. Semua lagi. Naim veteran tak? Memang veteran. Ya, sebenarnya. The amount of years saya dah Nabila Huda dalam industri sama dah. Tahun dengan sebab dia lagi kecil lagi. So I tak pernah lagi dapat experience untuk berada dekat dalam satu frame dengan all anak-anak muda. Selalunya I selalu dengan kawan I jugalah yang sama-sama umur kan. So yang ni I macam bestnya maybe I should try untuk karakter ni, walaupun I macam agak struggle juga nak bawa watak tu kan. Tik I tak banyak biasanya. Korang tak tahu tau apa aku rasa. You tahu tak? I okay. Korang nampak aku relax je. Your first time, first day on set. It was your first day on set kan? Ya. First day tu macam tu. First day on set dia masuk, kan. I said, okay, got it. Dia turun balik. Ika, you sure you got it? I was like, yeah, I'm sure I got it. Lepas dia cakap, I takut lah, boleh tak I minta one more? Okay. Dia masuk one more. Abin minta one more. Jarang Abin minta one more. Tak, memang I cakap you, dia punya accommodating. Walaupun okay sekarang ni, masa ni I sekarang tahu apa perasaan sebenar dia. Now you Tapi tahu. masa dekat set, tak ada bunyi So siapa yang rasa Abil tu diva tu betul tipu. I tak ada punya. Lepas tu dah lah Tak budak-budak ada. ni semua kat bawah tau. Dah lah I tak pernah shoot dengan diorang. So kita tak ada bonding lagi. So I lagilah I takut I duduk kat atas seorang, semua orang macam fokus tengok I macam oh my god, tangan sejuk babe. Okay Mirul, I don't think I pernah tengok you berlakon sebagai orang sakit lagi. This is the first time kot. Yang ni you ada cystic fibrosis. Betul, cystic fibrosis. So you memang dah aware pasal cystic fibrosis before dapat this role atau you had to study about it? Masa time kita dapat panggilan untuk casting tu, kita dah tahu dah. Dia punya main reason untuk karakter ni adalah dia punya bebanan dia adalah cystic fibrosis tu. Okay. So cystic fibrosis ni basically penyakit genetik tau. So macam mana dia relate dengan Mirul adalah Mirul ada residum tau. Okay. So bila kadang-kadang kita masa mula-mula kita dapat penyakit tu, kita ada masalah mucus tau. Mucus yang banyak menyebabkan kita susah nak nafas and everything. Secara tidak langsung bila kita dapat karakter ni, kita tahu cystic fibrosis ni kita kena disiplin. Pesakit-pesakit cystic fibrosis ni dia kena disiplin untuk ikut timing dia untuk dapat penawar supaya dia dapat hidup secara baik kan. Jadi bila dia tak ada disiplin untuk follow dia punya timing, time and everything, dia akan effect sak nafas dan paling teruk dia boleh jadi lebih teruk lah. Kita tengoklah macam mana lebih teruk kat dalam cerita ni kan. Yalah. Everything dia punya teruk tu is very tragic lah kan. Cabaran yang I bawa watak tu, cabaran bila I bawa penyakit cystic fibrosis tu, I faham perasaan. I faham perasaan orang yang melalui kesakitan tu kan. Okay, Naim pula. Ya, saya. Watak you sebagai Ucup ni ada pada I similarity dengan Ayam dalam projek High Council. Masa you baca skrip tu, did you see any persamaan di antara Ucup dengan Ayam, Naim? I almost like pulled out daripada project Exit. Kenapa? I almost exit daripada Exit. Dia exit dulu. Kenapa dia nak exit daripada exit? So, I almost rasa macam I can't do this macam. I even talk to Shasha kata macam ni kurang kan watak dia macam ya. Macam mana ni? Macam mana? I boleh bawa apa ni? Macam sama je. Ya. Oh, sebab persamaan tu Yes. lah. So lepas tu daripada production writing team sanggup untuk like macam memberikan satu kerjasama di mana nak rectify balik untuk macam mana kan, sebab my concept adalah itu. I takut like macam sama gila dengan Ayam ke apa kan. But bila dapat the latest treatment apa semua, and I find it like really nice is because macam okay, I dapat a new motivation. Thank you so much to Ika and the whole team sebab sudi menggudik-gudik si Ucup ni. Yeah. And again lah, macam I percaya macam Ika that miracle tu saja. Ika one thing dia ada her taste in apa yang dia buat. So I mula-mula percaya betul. Lepas tu tiba macam sekejap, tu ke ni? Lepas tu macam that one particular day the reason why I choose to macam okay, let's do this is because apa tau? Masa kita tengah duduk meeting 3 orang dengan Maudi sekali tengah ada our scriptwriter gitu. Tengah hujan. Okay. Tengah hujan masa tu. I was like I tengah pakai this ring like macam a ring tau. Okay. Ring tu like just like a sunflower punya ring. Dia macam ada petals. Okay. So selalu kan kalau macam orang bercinta orang kata macam okay, she loves me. Maybe not. So I was like macam should I do it or should I macam bail lah macam kira petal tu. Yes. Wow. Kat cincin I tu. Kat cincin I tu. Yes. No. Yes.
Macam tu cara you nak And wow. it was at 4:44 PM. For example, The signs. The signs of the four. Wow. Wow. Masa benda tu jadi depan I. Depan minum sekali. Dia punya ni dia macam that this click. I pun tak tahu apa. After that dia terus macam okay lah, that aside lah. Power. But we are so glad that it was Naim Daniel yang mainkan watak sebagai Ucup. Yeay, Naim tak pulau. Bagus. Terima kasih. Simpan cincin tu sampai bila-bila. So the next project apa you buat? Frame ni nak, okay? Itulah proposal ring I dekat Naim. Balik macam mana. Okay, Kim. I rasa Kim ni, one thing pasal her, yang lain dengan Dewi remaja yang lain. Dia dah break the stereotype. Yeah. Betul. Kita fikir saya Dewi remaja, mesti kita fikir yang macam, hai, saya Kimberly Chua, saya nak main watak penyondol dalam drama Ayu Ayu. Kenapa rambut nak kena selit tepi? Dengan tak cukup rambutnya. Tapi Kim, watak-watak dia dapat adalah watak komedi. Tapi in this drama, in this AO, dia kompleks. Sebab awal-awal nampak macam ni, happy go lucky, ting tong. Tapi rupa-rupanya dia ni adalah seorang mak yang anak dia kena ambil dan sebagainya. Macam mana you nak masuk dalam watak sebagai Amy because you are not even a mother? Yes. Okay, to be honest, masa saya pergi casting tu lain cerita lah, tu memang nervous. Melayu gila. Itu memang nervous. Lepas tu bila saya dapat confirmation yang saya bawa Amy, saya macam dia macam tu. Dia macam alamak punya, dia macam oh my god. Watak Amy ni adalah watak yang saya rasa paling jauh dengan Kimberly Chua. Dengan saya. Ya, ada persamaan dia, tapi persamaan dia maybe 30%. Okay. Kalau nak banding dengan watak-watak yang saya pernah bawa sebelum ni, mungkin 50%, 90% macam tu. Jadi watak Amy ni, ya ada persamaan. Contohnya, dia adalah seorang yang sangat saya ada positif saya, tapi saya lebih kepada orang yang pesimistik. Amy tidak. Amy sangat optimistik. Dia kalau boleh kan, kalau dunia kiamat pun dia boleh lagi macam ada sunshine. Dia macam tu tau. Dan dia ada delulu dia. Dia delulu. Dia sebenarnya sebabnya muda. Tapi bila dia jadi seorang mak, macam mana seorang budak 15 tahun yang tak tahu dunia ni macam mana, yang anggap dunia ni semua sunshine, rainbows and unicorns kan. Tapi dia ada anak. Tapi dia nak jaga anak tu, dia macam aku ada anak. But bila dia ada the realization yang bukan semua benda yang jadi dekat dunia ni akan ikut apa yang dia fikir dalam kepala otak dia, baru dia macam ni rupanya hidup. Aku dah bukan budak-budak dah. Tapi ada best part about project macam mana tau? Asal semua silent mode. Masa kita kat Batu Gajah, Kak Abil bawa camping set. Wagyu. Lagi. Tak boleh. Dia yang buat. Bukan bawa assistant. Macam tak bawa torch, lepas tu dah ada perak. Wow. Pakai baju kelawar. Ya, pakai kelawar. Steady. Jom makan-makan. Oh my god. Orang kat Batu Gajah tu semua scene hospital sebenarnya. Kalau I tengok diorang duk tu buat benda tu, aku rasa ya Allah tak apalah, janji diorang happy. I ingatkan Abil jenis yang akan book hotel 5 star macam sorry aku ada 5 star. Hotel kita orang blackout. Mari pakai torchlight pun. Okay guys, kita akan break sekejap nak dengar pasal kes blackout kat hotel pula. Yalah. Hotel paling murah mana you pergi tu kan? Kali selepas sini guys dalam Reunion Project. Yo, what's up guys? Welcome back. Ini dia Reunion Project Exit. Nampaknya semua exit termasuklah Ibu Zan pun exit daripada Insan juga. Dia pun tak tahan semua tak kat sini juga dengan pengarahnya Ika. Ya, betul. Okay, ada a few things dalam Project Exit yang I rasa macam kita tak sempat tahu. For example, backstory Ibu Zan. Okay. I sebenarnya sebab dia ada episod yang tak banyak kan. Kita ada 6 episod. I tak boleh nak kupas semua kan. So untuk Ibu Jan, cerita dia it's the fact that so diorang semua ni terperangkap dari segi masing-masing. So mungkin Jannah terperangkap dengan fikiran, dia terperangkap dengan masa dia dulu kan, dia terperangkap dengan imagination dia. Untuk Ucup terperangkap dengan kemiskinan. Hadi terperangkap dengan rasa beban dengan badan dia sendiri yang sakit. Ibu Jan sebenarnya ada satu line Ibu Jan selalu cakap, kalau ibu boleh,
kamu semua pun boleh. Now, I take this in a way dalam writer's room, kita orang barisan penulis, banyak benda yang kita ambil daripada benda-benda yang kita, orang-orang kita biasa tau. So, mak-mak kita selalu cakap macam, masa mak dulu okey je. Tak ni pun, Ibu Jan is technically an example of that one character. Now, not just one, dia of generation, pemikiran generation itu. Generation. Okay. Untuk Ibu Zan, I feel like mungkinlah satu scene yang pada agak heavy for you was the part yang Jana confront you tu. Ya, betul. I tengok pun rasa berat. I tak tahu macam mana you go through that scene masa tu kan. Mungkin boleh cerita sikit pasal shooting scene tu. Masa shoot scene tu Okay because dia punya lines masa tu very strong untuk I, because kita dah shoot untuk dah how many days I don't remember, tapi daripada situlah revealnya keadaan Ibu Zan yang dia meletakkan diri dia betul-betul yang macam okay, kali ni apa yang dia cakap tu betul, dan masa tu yang buat Ibu Zan realise, yang tersedar sikit macam aku tak boleh nak paksa diorang ikut macam aku. Diorang ni ada masalah diorang sendiri kan. And then sebenarnya apa-apa pun untuk kita merubahkan diri kita, tak ada orang boleh suruh. Even kita pun diri kita sendiri, I mean in real life, kita pun akan memberontak bila somebody force us to be, kau berubah lah. Bila dia cakap macam tu, I pun go through the situation. Macam bila orang tu cakap kita, mesti kita macam, kau boleh belah tak daripada aku suka hati aku nak buat apa, dan kita akan boleh jadi lagi nakal dan lagi jahat because kita nak prove to people yang macam I don't need your advice also. Ya, aku nak jahat so what? Kan? Jadi bila orang-orang macam ni yang bermasalah sebegini, tak boleh kita force diorang atau cuba nak ikut cara kita. So during the time, I think masa tu Ibu Zan realise macam salah dah ni kan. Kan? That scene yang dengan Kak Abel, itulah scene yang bila I baca skrip, itulah scene yang hari-hari I balik I akan baca. Sampai datanglah scene yang tu, hari tu. Macam bila dah sampai scene hari tu, oh yes, this is the day. Finally. Tak skrip dia. Yang lain adalah notes. Scene tu punya notes. Aku tak tahulah berapa banyak highlighter ke colour ke. Dia macam Ika. Dia balik-balik kalau tanya soalan, dia mesti tanya scene tu. So when she nailed that scene, sebab scene tu basically scene Jana bercakap kan. Menyedarkan. Jadi berat kat dia kan. And of course lah energy. Kalau dia tak dapat deliver, maksudnya Ibu Jan pun tak dapat ni. Jadi bila dia bagi benda tu, I rasa ada 2 take je. Yang satu tu pun sebab fokus lari. Okay. But memang killed it lah scene tu. And then diorang Syasha macam akhirnya scene yang I tunggu dah habis. Kenapa? I nervous gila tau nak buat scene ni. Kenapa nervous sangat scene tu? Sebab scene tu, the dialogue itself, dia panjang and also the message that is so important to for the audience to faham yang kita orang ni semua nak get out of the system. So if I tak deliver that betul-betul, orang takkan faham. If I just lontarkan my dialogue, it's empty lah. So and also I think in terms of production punya side, location tu sendiri rasa macam aku kat mana ni? Hospital dia, bila kita masuk kat dalam set tu, kita rasa macam aku kat dalam dimension ni sekarang ni. Okay, kita tengok dalam show ni berpeluh-peluh, siap mirup ke singlet. Nampak bicep semua lah. Nampak bicep dia. Hello. Yang itu nampak macam panas. Macam bawah tu macam it's a tunnel bawah tu dengan tak ada kipas. Tapi dengan cerita sejuk, betul tak? Dekat mana tu? Tell us about location tu, Syasha. Apa cerita kat bawah tu? MMU, dekat MMU. Studio, mock-up. Memang sejuk gila. Satu lagi bila habis kena spray peluh pula lagi. Spray. Bila kita pergi set, Mirul first time pergi set tunnel tu, cakap ni dream kerja dekat tempat yang mock-up dekat dalam studio green. That means your construct set tu itu bukan dah sedia ada as it is dalam scene tu. Actually Naim ada satu video yang dia show dekat I after tu. Dalam tunnel tu. Dalam tunnel. So tunnel tu kita orang buat. So tunnel tu is not actually connected dengan terowong yang you all buat tu. It's connected. Memang masuk terus ke hutan. Imagine
Imagine dia macam box, lepas tu tunnel tu. It's like styrofoam, kira mokap-mokap, so kita merangkak dalam tu. Tapi real. I bayangkan it's macam a different day korang shoot macam okay kau nak masuk and then okay. Itu ada juga. Oh, ada Tapi juga. part yang diorang masuk tu because dia connected. Jadi ada parts of the tunnel yang memang attached to the place. Korang kena buat Extension. Macam kita tengok Avengers. Kan ada kalau kita tengok TikTok, social media ada like some of behind the scene punya dekat green punya tempat kan. Ya. Sebiji. So bila kita rasa macam ni aku tengok dekat Hollywood punya things kan. Apa yang sebab dalam show ni kan ada satu scene yang korang cakap apa hari paling best, hari paling sial korang. So dalam set ni pula untuk Shasha, hari paling best dengan diorang berempat dengan bertiga yang mana satu? Kawan. Okay, dengan diorang berempat, hari masa kita orang dapat keluar daripada tunnel tu, and then we just, four of us just live our life. Pergi main sungai, mandi air terjun. Itu yang tu the only scene yang nampak kita orang betul-betul genuinely happy. Kim pula hari paling best dalam set tu dengan diorang. Hari paling best dengan orang. Aduh. But it's hard to beat lah. Hari yang last day korang tu. That means yang happy-happy lompat semua tu is raw. Korang memang tengah happy masa tu Memang pure, memang raw. Hari paling sial untuk Miro dengan Anaim. I think it's a combination of hari sial dan hari best. Sebab Mirul ingat ada satu scene tu in one episode like kita confront Ucup like one-on-one. Scene tu Mirul takut sangat untuk scene tu sebab kita betul-betul kena genuinely feel the dialogues. Kita kena feel genuinely Hadi punya perasaan setelah lama beberapa episod yang dilalui tu. Hari sial Naim Daniel mana satu? Nak shoot dekat area bandar Malaysia tu. Tempat tu punyalah sial. Kenapa? Apa jadi kat you? Salah jalan. Sesat? Production. Depan gelap. You sampai malam? Sampai maghrib. Konten malam time tu. Ya. You pokok terjatuh kan? Ya, Pokok jatuh kat kereta dia. Wah, betul-betul. Parut ada lagi Parut ada lagi dekat kereta tu. Kereta pokok yang kereta yang tak pokok. Timpa pokok. Weh, memang sebab peti, pom. Weh. Jap. Okey, kereta Miro kena nampak. Tengah make up. Pergi tengok. Tak apa, kita settlekan sini dulu. Malah fikir dulu. Macam-macam Miro I nampak muka you serius masa tu. Ya, fikir kan. Terkejut. Terkejut juga kan. Itulah kot hari sial. Lain, I rasa kalau hari paling... Sesat Ya, sesat. Sebab dekat Uwais saya tunjuk situ. Lepas tu the way I cari orang, I nampak kalau macam nampak orang masuk kereta ke apa. Suka anime scary ni. Sebab situ memang gelap. Dia malam-malam. Masih street light pun tak ada Ada. Itu aku paling I rushing cepat-cepat sebelum gelap. Tapi memang tempat tu memang agak suram lah bila malam. I tak pernah bawa masuk kereta dalam tu. Lubang balik tolong orang follow. Okay guys, kita nak habis segmen kita yang kedua ni, tapi mungkin sikit kata-kata semangat pada you all semua untuk mereka kat luar sana yang mungkin menghadapi apa yang each of your character alami dalam hidup diorang sendiri. Shasha. For me as Jannah, just know that you're not alone. There's a lot of support system, tepi, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah. Beautiful. So don't give up. Yep. There's always help kan sebenarnya kan. Never refuse help. Pertolongan tu ada. Kita just kena capai je. Abil. Okay, macam Abil, pada siapa-siapa yang ada karakter yang sama macam Ibu Zan tu, I rasa korang kena lebih bersikap terbuka lah kepada anak-anak muda kan. Kena faham generasi sekarang ni totally different dengan generasi kita. Macam mana nenek atau mak bapak kita yang dulu cuba nak train kita to be a better person. So lebih kena lebih terbuka hati, buka telinga, cuba untuk memahami dan terima kekurangan dan kelemahan, bukan untuk judge tapi support them. Kan, mungkin cara kita support diorang tu buat diorang lebih happy. Kan, apa-apa masalah pun pasti ada jalan untuk selesaikan. Yeah, beautiful. Kim. Bagi saya, I think I have a rather unpopular opinion. Saya rasa kadang-kadang delulu tu bukannya sepenuh-penuhnya tak baik ataupun buruk ataupun jahat. Kadang-kadang kita perlu ada delulu mungkin sedikit, sebab bila kita berada dalam satu situasi di mana kita tak boleh escape daripada, right? Kita akan rasa macam kita tak ada jalan sekarang ni. Kita fikir panjang mana pun, kita minta tolong siapa pun, kita tak boleh escape daripada situasi ni. Jadi apa yang kita boleh buat, kita hanya boleh delulu sedikit. Kita percaya yang ada silver lining, ada sunshine, kata Amy. Dan juga kalau kita tak boleh selesaikan apa masalah yang kita ada, kita jangan
sedih, terlampau devastated dengan masalah tu, kita buat sesuatu yang menggembirakan diri kita. True. Yeah. Kena jadi optimistic sikit macam ini kan. I think that's Nine Daniel. For all of you breadwinners out there, I know it's hard sebab somehow kita pun ada expectation kita, tapi kita juga nak kena live up to other people expectation. But it's okay, you don't have to figure out everything. It's okay for you to mess up for a while, but use every messiness yang you dapat tu untuk for you to come back stronger. Whatever it is, you have to know yang tak apa pun kalau tak tahu semua benda. Thank you, Chop. Mirul. Ya, dengan projek Exit, Mirul percaya banyak benda tabu ataupun perkara yang sensitif untuk kita sharekan. Tapi nak tak nak kita kena terima kesihatan mental kita adalah salah satu organ juga dalam badan kita. Walaupun dia tidak ada visual, dia tiada parut, dia tiada rupa, tiada bentuk, dia ada kat dalam badan kita. So, apa sahaja masalah yang kita lalui, percayalah anda didengari, anda dilihat dan anda semua berada di tempat yang betul untuk teruskan kehidupan ni. Yeah. Wow, tiba-tiba jadi macam deep balik. Air mata dah nak terkeluar dah. Bergenang dah. Tisu. Tahan. Sebab kita ada lagi satu segmen. Aku nangis lagi. Kontrak aku tak diperbarui oleh pihak Astro. Kita kembali selepas ini guys dalam Reunion Project Exit. Oh, tisu. Sorry dah roll dah. Sorry dekat break kita masih sembang lah kan. Awas. Selamat kembali guys. Ini dia Reunion Project Exit. Tadi kita dah borak-borak deep lah apa semua, macam kita nak chill lah. Yelah. Takkan tegang sangat set kan. Oh tiba-tiba dah Miro pula pegang marker, apa pegang whiteboard juga. Kenapa ni guys? Sebab kita nak main satu game where I call it Flip the Board. Game dia simple je guys. Sebab you all spend time berapa lama dekat set hari tu? 800 hari. Wow. Lebih dah 2 tahun. Dah kenal dah. Sekecil kuman budak-budak ni ada kenal dia. 800 hari kan? 800 hari. Sejak dia lahir lagi dah jumpa dia orang. Dah tahu dah. Dahsyat. 37 days. Betul. 37 days. Lebih pada sebulan diorang together kat set. So obviously korang dah kenal each other. Dah tahu macam-macam ragam yang Mirul buat ke Kimberly ke Syasha dan sebagainya. So kita nak quiz korang sekarang, tengok korang kenal ke tidak satu sama lain, alright? Okay, soalan kita yang pertama adalah apa warna lipstick kegemaran Nabila Huda dekat set? Oh man. Kegemaran. Yes. Okay, baik. Everybody, let's see. Dalam 3. Kejap. Okay. Dia tengah melukis-lukis tu. Ush, ini main tipu ni. Rasa melukis. Ada dapat dah 3 jawapan dia bagi. 3, 2, 1. Flip the board. Dark pink, nude, brick nude. Very specific kan? Nude merah pastel Itu pink. Dia bagi semua yang ada dekat makeup store. Ini nude brown. Nude. Oh, favourite colour. That means yang ada nude tu boleh kurang lah kan? Yang ini ada nude tak? Nasib baik ada. Favourite colour dia kan? Memang nude Okey, baik. Next question kita adalah, apakah perkataan yang selalu disebut oleh Mirul Aiman dekat set? Come on, could be any word. Oh, serious ah. You do something. Could be a slang ke, ayat ke, sentence ke. Okay, Syasha looks confident. Ika confident. Dah. Alright, everybody. Flip the board in 3, 2, 1. Best. Let's go. Solid. Do. Hello, hi. Kau tengah apa kan? Itu. Sebab tu dia tak faham kenapa hello hi ni. Itu pagi. Itu every morning dia cakap. So macam mana dia cakap pagi-pagi macam mana? Hello, hi. Tak tahu lah di belakang tapi best betul. Best cakap kan nama dia ni. Okay, let's go. Aku tak tahu dia nak let's go pergi mana. Dia setiap kali nama naik jadi let's go. Kau tak jom. Best. You pada orang lain dia cakap pada lain lah. Pada diorang cakap best. Ini let's go lagi banyak. Betul. Best. So best tu you akan guna kalau you macam happy masa scene. Kalau I got the idea. Selagi dia tak sampai best dan let's go. Selagi tu dia macam saya pernah ni dia pernah I pernah next. Biro. Apa perangai pelik yang Naim Daniel selalu buat Ni dekat open set? secret. It's okay. Open
open secret. Semua orang dah tahu dah sebelum ni. Come on guys. Kejap. Pelik. Pelik. Only Naim Daniel akan buat benda ni dekat set. Bukan Naim lah kalau benda ni tak terjadi kat set. Okay guys, kita akan find out sekarang ni. Benda yang paling pelik yang Naim Daniel selalu buat kat set adalah 3, 2, 1, turn, flip the board. Astaghfirullahalazim, korek hidung, kentut, korek hidung, masak nasi goreng guna minyak lemak wagyu. Sedap weh. I dah seorang mak dah masak. Sekali dia ada satu time tu dia macam nak extra kreatif yang lemak-lemak wagyu tu macam, Kak, kalau masak nasi goreng ni cuba try. Okey tak? Tak okey tak? Okey tak? Ya. Betul berani tapi boleh lah layankan. Sedap. Tapi sedap itu yang paling penting. Everything Kan betul kentut. Jadi Naim ni lagi banyak kentut ke korek hidung kat Dua-dua. Dia kadang-kadang dia buat serentak. Dia macam ni Dia kalau Mira duduk dengan dia kalau kentut dia akan sekali same time. Sialah. Padahal kau gila. Macam tu. Siapa yang paling banyak diam dekat set untuk dapatkan mood? Yang easy. Ni I tahu dah. Mesti ni. lagi kalau bukan. Mesti ni. Okay, everybody dah dapat jawapan dah? Dah. 3, 2, 1, flip the board. Kimberly? Kimberly? Okay. Shasha. I thought semua akan cakap Shasha. So dia half Shasha, half Kimberly. Ya. Okay, Shasha saya boleh betul gak, tapi dia boleh chill gak. Boleh dengar lagi tak? Dia boleh dengar, boleh cakap lagi. Tapi Kim like Jangan kawan dengan aku. Oh, ya. Sebenarnya, padam balik lah. Shasha macam tu juga. Tapi kalau kita cakap dia borak. Kim like dia dah sedia awal. Dia dah sedia awal. Betul. Sebab you takut Naim Daniel kacau you. Sedia awal tu. Passionate. Tak, sebab I sekali kalau I memang naturally macam ni tau. Okay. So masa sekali I gelak tu, dia potong. Faham. Si takut hilang nanti. Siapa yang paling takut dengan Nabila Huda dekat set? Yang ni tak ada dalam skrip pun. Ni I main campak. Betul. Ini menarik. Ada Ini orang menarik. takut. In 3, 2, 1, flip the board. Warden Latifah. Itu betul. I sebenarnya memang nak tulis tak juga. Alah, tapi tak ada cerita lah ni. Tak ada cerita. Ini gosip. Siapa yang boleh ajar Nabila Huda berlakon? Dia tak boleh tunjuk Dia tak boleh. So full stopnya kat Warden Latifah. Kenapa tu kena PM tepi ya? Something happen. Saya menjalankan tugas. Darah. Shasha. Betul. I tahu yang scene tu Dia cuak. I tahu scene tu scene dia paling takut sebab because Nabila Huda. I tahu she told me. Yang kita punya scene tu, Okay, last question guys. Ni pasal Ika pula. Tadi Ika yang takut. Apa perkataan kegemaran director you all iaitu Ika yang digunakan di set sewaktu good take? Kalau dia puas hati dengan take, dia ni akan tahu. cakap apa? Kak Abi pun dapat dah? Dah. Okay. Kita tengok guys, apa perkataan favourite Ika bila take tu is a good take. 3, 2, 1. Got it. Mantap. Got it kan? Dia got it. Dia macam, okay, got it. Ini yang paling dia dapat lah. Dia cakap ni dia puas lah. Mantap lah. Okay, cuba macam mana you akan cakap mantap tu? Macam mana? Dia bila kat sini, dia tekat je. Dia ada high pitch tu. Mantap. Mantap dia kawan. Kalau tak ada, got it lah. Miru masalah dia. Lepas tu Tapi kalau dia cakap godit tu, second guess ke lah. Dia sini. Buat apa? Betul. Tak ni. Kita dalam kita ni. Beberapa EDP akan macam Macam dia happy ke tak? Tengah godit pun. Tapi kalau dia kata mantap macam. Tapi selalu yang godit tu si Naim lah. Apakah ketinggian Shasha Abdul dalam La ilaha sentimeter? illallah. Okay. Mirul, you patut tahu Mirul. You siap Tak pernah lah tanya dia berapa. Kiri. You berapa? Berat you berapa? Diri. Ni boleh ni. Okay, kejap. Ni saya anak saya. Okay, ada saya tahu. Okay. Ada saya tahu. Sekejap. Cuba. Hard feelings lah. Nah, you tulis. Kali ni I masuk game ni. Kejap. Okay. I rasa I betul guys. CM Okay guys, jom kita tengok ketinggian Shasha Abdul menurut co-stars dia adalah 3, 2, 1. I dengan Mirul dekat.
Apa ni? 5 feet 3. 5, okay. 151. 5 feet 3 tak mungkin. 148, 150. 148, itu sama. I 5 feet think 3 dia apa? betul. 5 feet 3. Kenapa ni? Korang ni menghina I. Ini betul. Ini betul tak? Ini betul. Itu betul. 5 feet 3? 5 feet 3 berapa? 5 feet 3. soalan betul. 5 feet 2. Game, berapa game? 5 feet 2. So you shorter than Shasha? 5 feet 3 is 161. Too tall. Oh, too tall. Okay. Bukan sahaja Abil bagi salah conversion, tapi dia tu bagi salah jawapan juga. So, 150. yang betulnya Naim Daniel. Macam mana Naim boleh tahu ketinggian dia? Macam mana ni? Nampak tak? Oh, yang betul Naim. Naim betul. Macam Yusof, Laga Yusof dalam cerita ni pun kan dia kan very accurate kan. Yeah. 35 cm saja seminggu Sebab tu guys. dia Sebab itulah ketinggian tu pun dia boleh Sebab tu dapat. dia terror. juga. Sebab tu dia terror. Okay guys, dah habis dah kita punya game yang pertama. Tapi next game kita lagi best. Belum habis show lagi guys. One more game to go. Let's go. Alright guys, they all have their helium balloons already. Maksud lepas ni tak dengar dah suara asal Mirul, Naim, Ika, Shasha, Abil dan Kim. Sampai you all akan macam, ini suara betul ke VO ni? Mana satu ni? Okay guys, senang je game ni. You all kena lakonkan semula any scene. You all boleh pilih sendiri scene tu. Scene pendek je. Tak kisah sama ada scene tu you all seorang ataupun dengan sparring partner. Tapi dengan suara yang you dah hirup helium tu, okay? Okay, Mirul nak scene apa? Saya nak scene Hadi bagi tahu Jannah. Okay. Dekat atas rooftop. Aku ingat sini. Yeah. Oh. Tak mati pun terjun situ. Tak mati pun terjun situ. Okey. Dah semakin efek tu dah semakin hilang dah. Suara sendiri dah. Mantap. Itu episod 2 sebenarnya. Episod 2. Naim Daniel, Yusof nak scene apa Yusof? You boleh pilih you nak sparring dengan siapa ke? Itu masa nak berkunci tu. Ucap sebenarnya terpegun dok mata. Cik Latifah. Ada nasi goreng ikan masin. Oh, dia sambung lagi. Tak ada. Saya nak habis je. Okey, Ika punya turn pula. Ika apa-apa line you cakap kat set ke apa ke? Silakan. Got it. Itulah line you betul itu puas hati. Kau tak cute gila kan kau macam band dia dah. Kenapa tak? Mantap dia kena seorang buat yang mantap baru mantap. Cepat Syah. Betul. Betul tak? You punya line nanti buat sudah baru dapat mantap cepat. Oh, so Shasha you kena buat your scene dulu. Alah. Lepas tu dia akan sambung dengan dia. Pecah tu. Aku nak keluar. Aku nak. Okey, habis dah. Itu dah macam 5 tahun. Dia yang paling muda dekat insan. Tu. Apa tu? Yang tu yang paling menjadi. Yang tu paling suara helium tu keluar. Dari kau semua so far. Abil nak pilih line yang mana? Boleh tebang. Benar. Aduh, I nak pilih yang tu lah, yang satu-satu ayat dia tu. Okey. Okey. Boleh. Okay, boleh. Macam mana? Okay, tutorial. YouTube tutorial. Ini mengarah you kali ni. Sedut dia. Sedut dia. Nak keluar. A bit more. Tak cukup. Habis. Jap. Ni first time ni Abil dengan helium ni. First time ni. Okay. Ya. Kena muka serius Ibu Zan Yes. tau. Betul. Oh, damn. Kalau ibu boleh, kamu semua boleh. Kenapa pening ah? Ada sikit lagi ibu. Pergi cari diorang sekarang. Pening kepala dia pening First and last untuk Abil lah. Dah, okey. Nakal tak? Kim. Okay. Last one. Dia bukan Scene apa? dia bukan dialog lah, Okay. tapi dia a few taglines lah. Ini Okay. yang Amy selalu cakap. Mantap. Sekejap. Habiskan game terus. Habiskan terus. Jangan juling. Kejap. Oh. Yusof. Isau. Satu lagi. Okay.
Power. Macam ini betul. Habiskan with your last line. Habiskan. Sampai. Jangan lupa nak cakap apa tadi. Dan macam suara macam muka dia match dengan suara tu. Muka dia match. Aduh, hai kecoh Okey, tak nak habiskan Tak apalah. Tinggal sikit je. Mana nak pergi beli benda dah. Kita bagi kau mudah. Nampaknya Abi akan ada hobi baru kat rumah dengan Kisha lepas ni main Helium Balloon. Everybody give it up untuk Great job guys, such a fun session dengan you all hari ni. Walaupun the show was so dark and everything, tengok Abi masih terhibur lagi dengan Tapi yang paling best tadi guys, kalau you all terlepas tengok Project Exit, jangan risau, semua episod akan dikeluarkan di Astro Go dan juga on demand. Please check it out and support semua Astro Originals kita yang lain. Okay guys, check you out on the next episode of Reunion. Assalamualaikum semua. Bye. Sini tak ada terowong ke? Kita nak keluar daripada sini. Tak tahulah. Mungkin boleh start kita ketuk. Aku tengok kali ni Ibu Jan lagi. Ibu Jan.